kita akan ada sesi perkongsian pembentangan lisan dan poster, especially untuk International Conference in STEM 2021 pada September ini. So hari ini bersama kita ada pengarah Pusat Asasi STEM UMT, Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros, dan kita ada jemputan istimewa daripada Timbalan Dekan Bakat dan Penyelidikan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan PPAL UMT, Dr. Azhar Jauhar Ahmad Tajuddin. Sebelum kita mulakan majlis, elok rasanya kalau kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. So oleh itu, saya menjemput Encik Hussein. Encik Hussein ada kat sini? Okey, so saya menjemput Encik Hussein untuk bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini untuk mengikuti sesi perkongsian pembentangan lisan dan poster dan lisan bagi melahirkan rasa syukur di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah pada kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Halim. Sungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah kami dan dalam perhimpunan ini, kurniakanlah pada kami ilmu-Mu dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah. Semoga kami mudah menerima ilmu dan dapat mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Hussein atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, saya menjemput pengarah Pusat Asasi STEM, Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros untuk memberi sedikit ucapan alu-aluan. Dipersilakan Dr. Laili. Assalamualaikum. Okey, jadi kita lihat ada poster tak? Poster iSystem kita. Sekejap ya. Okey, yang di apa tu tetamu kita ya, panel kita Dr. Azhar, okey sahabat kita ya, sahabat yang bersama-sama dahulu ya sebelum ada asas sistem. Inilah antara sahabat apa tu sahabat pelaksana STEM UMT. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini telah 24 Julai seperti yang kita pernah janjikan kepada semua para peserta, okey. Untuk kita adakan hand holding untuk bimbingan kepada peserta-peserta yang sudah pun mendaftar. Jadi tahniah dan terima kasih kepada peserta-peserta yang kita mencapai target untuk menjalankan seminar persidangan ini dan peserta yang mendaftar melebihi almost 400 orang Jadi alhamdulillah dan tahniah. Jadi kita dapat ramai penyertaan daripada seluruh Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah pada 13 hingga 14 September persidangan iSystem International STEM kali yang ketiga yang dijalankan kerjasama dengan Pusat STEM Negara. Jadi ini adalah kerjasama di antara Pusat Asas Sistem UMT bersama dengan Pusat STEM Negara. Jadi ini melibatkan international dan kita juga mendapat keynote speakers daripada Jepun, daripada US, daripada Australia dan juga daripada Malaysia.
Okey, jadi pada hari ini sebenarnya adalah satu agenda antaranya yang kita rancang. Kalau sebelum ini kita telah adakan beberapa siri perkongsian bagaimana untuk menyediakan menyediakan abstrak untuk menghantar penyertaan. Jadi abstrak-abstrak telah pun diterima dan juga kita sekarang ni mengorak langkah terus ke hadapan untuk persediaan pula pada hari ini iaitu untuk menyediakan bagaimana sebenarnya untuk kita nak sediakan bahan pembentangan sama ada oral ataupun poster. Jadi panel yang kita jemput ini memang berkepakaran untuk perkongsian. Mungkin Dr. Azhar mungkin akan berkongsi bagaimana tips and tricks untuk menyediakan poster ataupun menyediakan bahan untuk presentation. Jadi saya harap semua peserta yang hadir pada hari ini, kalau yang tak dapat hadir mungkin kita akan share recorded nanti kerana pada pagi ini juga ada program nasional yang bersama dengan Timbalan Menteri KPM. Jadi saya difahamkan ramai guru-guru yang terlibat di dalam program tersebut. Jadi sesiapa juga yang hadir pada hari ini, kita lihat kalau dalam penyertaan lebih 100 sudah ada berada dalam Webex. Jadi kita harap perkongsian ini dijadikan satu platform yang akan memberi manfaat dan juga untuk persediaan. InsyaAllah kita juga akan adakan lagi siri-siri ini. Dia akan mungkin ada satu lagi siri untuk perkongsian bagaimana pula untuk kita next step. Okay, jadi tanpa buang masa Cik Farah, saya serahkan kembali kepada Cik Farah dan kepada Dr. Azhar. Saya ucapkan selamat berkongsi, dan kepada semua pendengar, para guru, saya ucapkan selamat mendengar dan jadikan peluang ini yang satu peluang yang akan memberi manfaat. Terima kasih Farah. Terima kasih juga Dr. Laili atas ucapan itu tadi. Bacaan doa sudah, ucapan aluan pun sudah. Sekarang kita akan ke acara kemuncak. Namun, marilah dulu kita berkenalan dengan kita punya panel pada hari ini. So, panel kita pada hari ini, Dr. Azhar Jauhar Ahmad Tajuddin merupakan anak negeri 9. Beliau melanjutkan pelajaran di University of Edinburgh di Scotland in Bachelor of Education, TESOL. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di UKM dalam bidang TESOL sebelum meneruskan pelajaran di peringkat Dr. Falsafah di University of Nottingham. Bidang kepakaran beliau adalah dalam pendidikan bahasa Inggeris, community-based learning dan juga literasi kelautan. Selain sibuk dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP, beliau juga tidak terlepas untuk menganggotai dalam badan-badan profesional seperti Malaysian English Language Teaching Association, MELTA, dan juga International TEFL Association. Sepanjang berada di bidang akademik, Dr. Azhar telah banyak memenangi anugerah seperti Best Presenter Award di Konferens Peringkat Antarabangsa sebanyak 3 kali. Selain itu, beliau juga memenangi 3 pingat emas dalam Minggu Penyelidikan Inovasi MPI 2020 dan juga pingat emas Yadim Maya International Exhibition. So kiranya kalau ada pertandingan, semua pingat emas Dr. Azhar sapu. So, Dr. Azhar bermula sebagai seorang Graduate Research Assistant GRA di UKM pada tahun 2003 sehingga 2004. Selepas itu, beliau berhijrah ke Perth, Australia untuk menjadi seorang guru di Al-Hidayah Islamic School sehingga tahun 2007. Pada tahun 2008, Dr. Azhar telah berkhidmat di UMT sehingga hari ini. So, saya kira-kira lebih kurang dalam 13 tahun. Lama tu. So, UMT sangat beruntung untuk memperoleh pensyarah yang saya kira amat berpengalaman dalam bidang pendidikan ini. Jadi, hari ini Dr. Azhar akan memberi sedikit tips dan ilmu tentang pembentangan lisan dan poster. So, saya kira 3 kali pemenang anugerah Best Presenter Award di Konferens Antarabangsa. So, kita tidak salah lagi untuk pilih panel hari ini. So, amat beruntung bagi sesiapa yang berada di Webex pada hari ini. Oleh itu, saya serahkan mikrofon virtual saya ni kepada Dr. Azhar. So, the stage is yours, Dr. Azhar. Okay, thank you very much Farah. Terima kasih Farah, terima kasih Dr. Laili, terima kasih kepada
kerana telah menjemput saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit pengalaman ya dan tips lah bagaimana untuk memberi pembentangan terutamanya pembentangan lisan dan juga pembentangan recording video. Kerana saya telah berhubung dengan Dr. Azzie sebelum ni, saya tanya apa konteks pembentangan ialah antara dua ni. Dan sekiranya ada soalan-soalan di tengah-tengah pembentangan, sila terus bertanya soalannya. Saya suka je peserta bertanya soalan di mana-mana tempat yang selepas saya bentang, semasa saya bentang. Pertama saya ingin mohon maaf kerana saya akan menggunakan banyak bahasa Inggeris di dalam pembentangan saya kerana saya lebih I'm more comfortable in using English kerana mungkin itu adalah makanan ruji yang terpaksa dimakan semasa di Scotland selama 7 tahun ya. So here I'm going to present in English ya, insyaAllah today. So what we are going to learn today, insyaAllah, we are going to learn 6 things, insyaAllah. So the first thing is we have to know why we present. Objektif kita, kenapa kita membuat pembentangan. Kemudian components of presentation. The third one is how to start a presentation or how to start creating presentation. Next, tips of the trade. The next one is present and record yourself. I'm going to show you a simple way on how to do that, insyaAllah. And the last session will be a Q&A session. If you see in this layout, Q&A session is part of your presentation. Okay, so you have to remember that. Masa you all present nanti, Q&A session will be part of your presentation. So dalam tahap ini, saya harap tak akan ada peserta yang kata, okay, baiklah saya akan bentang dan saya tak nak apa-apa soalan. It is an option that you can actually give to your participant. However, in this case, pada saya, sepatutnya dalam waktu ini adalah proses pembelajaran untuk semua orang. Untuk saya, untuk semua peserta-peserta conference itu nanti. Q&A session ni akan banyak memberi beberapa maklumat baru ataupun penambahbaikan terhadap research kita sendiri. Okay? Alright. Okay. Why present? Okay. Kenapa kita membuat pembentangan? Pertama ialah kita nak test power. Tu aku nak test power. Betul tak kita punya idea ni, action research kita dalam kelas ni? Is it correct? Logik ke tak logik? So that we are just going to try our new idea. And then the next one, we want to introduce our work to colleagues. Saya ada sedikit perkongsian ya. Semasa saya bekerja di Al-Hidayah Islamic School, kami terpaksa membuat pembentangan sebegini ya setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu bukan sahaja dengan sahabat-sahabat di sekolah yang sama, tetapi kami diarahkan untuk buat pembentangan cara pengajaran kami kepada 5-6 buah sekolah di lokaliti itu. Saya masuk di Carrington, di Perth, di Carrington. So 5 schools, all teachers of year 3. Saya mengajar year 3, guru kelas year 3. Year 3 ialah budak-budak berumur 8 hingga 9 tahun. Di sana seorang guru kelas tu kena ajar semua subjek. Physical education, saya ajar PE, saya ajar science, saya ajar English, saya ajar pendidikan agama. Semua saya ajarlah, seronoklah betul sebab untuk budak very low level. But we have to share with others how we do it. I'm lucky enough because I was actually trained as a teacher in Moray House School of Education. Hence, it was not too burdensome for me because I know what to do. Saya tahu nak buat apa dan saya hanya berkongsi benda-benda yang saya buat. Cuma saya terbawa-bawa apa kehendak bagaimana orang Malaysia mengajar. We teach according to syllabus. We teach bagaimana nak excel in exam. That's how we teach. And I taught that way in Perth.
Cuma di sana saya telah ditegur beberapa kali oleh guru-guru yang berpengalaman bahawasanya di Australia dan bukan sahaja di anak-anak ini bukan itu cara belajarnya. They have to learn in a fun manner. They have to actually gain the information in informal way and non-formal way. Not just formal manner. Formal manner, it might be 20% of classroom, the rest is all play. I did have to do a lot of new things, and those new things do make me creative, and macam mana saya tahu saya buat tu okay, saya present dan saya minta feedback. So presentation